link ni kepada semua orang supaya apa yang kita dapat ilmu hari ni kita boleh sharing kepada orang lain. So orang lain akan dapat manfaat lah. So boleh tolong Fika tak untuk forward kepada orang lain, downline kita yang paling penting untuk masuk kelas ni lah. Rugi siapa yang tak masuk ni. Boleh tolong Fika sebab kita nak, kalau boleh kita nak cukup 100 orang, boleh tak? 100 orang. Okey, sihat ke semua? Sihat ke? Masih bertenaga ke semua? Kita dah hampir nak raya dah ni. Nak raya dah. Semua orang dah beli baju raya ke? Semua orang dah beli baju raya, dah buat biskut raya ke? Dah beli langsir baru ke? Sangat-sangat excited. Fika pun sangat-sangat excited sebab nak raya dah. Memang banyak orang kata perlu buat lah kan. Biasa kita persiapan raya banyak kita nak buat. Kita rasa nak buat macam-macam tapi tak buat pun sebab kita terlalu busy. So kita nak naikkan lagi kita punya partisipan ni kepada 100 orang. So baru 49 orang. So boleh ajak lagi kawan-kawan, downline, jiran-jiran semualah. Okay. Okay, so ini Alhamdulillah. So selamat pagi semua. So hari ni kita rasa bersyukur sebab kita boleh join kelas System Day hari Sabtu pagi macam biasalah. So hari ni kata bermula dengan kata Al-Fatihah dululah. Semoga majlis ilmu kita ni berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. So salam Ramadan, 24 Ramadan pada hari ini. So kita nak raya dekat dengan seminggu dah. Okay. So kata siapa tahu tajuk pada hari ini? Siapa tahu boleh komen kat ruangan chat. Siapa tahu tajuk hari ini apa? Boleh komen apa yang tajuk yang kita nak belajar pada hari inilah daripada speaker hebat pada hari ini. Tak cukup lagi tu, ada panjang lagi kan, apa tajuk dia? Tajuk yang kita nak belajar hari ni. Betul, Tio. Kekal kurus di hari raya. Siapa tak nak kurus kan? Semua orang nak kurus, termasuklah Fika. Okay, so hari raya biasa kita makan banyak. Okay, sebelum tu ingat Fika nak beritahu. So kenalkan diri dulu kan. So sorry. So saya nama Fika, nama penuh Siti Nur Afiqah binti Abdul Muhaimin. Boleh panggil Afiqah je ataupun Fika. So Fika daripada asal daripada Kota Baru, Kelantan. So ada orang Kota Baru ke dalam ni? Okay. So Kota Baru, Kelantan. Say hi semua. Boleh komen je. Siapa yang duduk kat mana, stay kat mana, boleh komen kat ruangan chat lah. Kita nak kasih panas kita punya kelas pada hari ni. Okay. Orang Pasir Putih. Wah, Kamala, Kuantan. Hai orang Kuantan. Wah, Keke. Orang Sabah pun ada. Sabah jauh. Fika tak pernah pergi lagi Sabah tu. Nanti doakan Fika boleh pergi Sabah buka network sana. Oh, Fakia di Pasir Gudang, Johor. Wow, jauhnya. Putrajaya. Dah balik kampung ke semua ni? Orang Johor asal Sabah bah. Wow, jauhnya duduk. Okey, Baiti daripada Gombak. Hai Kak Baiti. Okey, Alhamdulillah. Okey. So, orang kata kita kata dah tahu kan kita punya majlis ilmu hari ini adalah tajuknya adalah kekal kurus di hari raya. So, siapa nak kurus? Siapa nak kurus tekan 5. Siapa nak kurus tekan 5. Okay. Ramai nak kurus kan. Termasuklah Fika lah. Fika pun nak kurus. So sebelum tu Fika nak kata kita berapa orang ni? 69 orang. So kalau boleh ajak lagi kita punya downline. So kita nak meriah lagi kita punya majlis ilmu. Okay, sebelum tu Fika nak pastikan semua orang dalam keadaan baik. Dan juga jangan ganggu kita punya speaker apabila dia bercakap. Tapi kalau nak komen apa-apa, boleh komen kat ruangan chat. Nanti insyaAllah kalau apa-apa, Fika boleh balas lah. Ataupun speaker akan bagi tahulah. Okay. So sebelum tu Fika nak tee up dulu. Fika punya speaker pada hari ni. Okay. Tak nak membuangkan masa lagi. Betul tak? Semua orang excited kan? Excited nak dengar kan?
So sebelum tu Fika nak tee up dulu. Okey, boleh tak? So okey, Fika nak kenalkan. Okey, so speaker pada hari ini adalah beliau adalah pengguna Forever selama 15 tahun, merupakan seorang tutor kecantikan dan graduate daripada salah sebuah beauty academy yang terkemuka di Malaysia. Dulu pernah mengalami jerawat, kulit yang jerawat. Siapa ada masalah kulit jerawat pun dia pernah mengalami lah radang dan sensitif disebabkan salah guna produk. So siapa yang salah guna produk tu, so kena berhati-hatilah. Okay. So menjadikan tak boleh guna produk sesuka hati. Okay. Sehingga beliau bertemu dengan produk Aloe Vera Forever. So keadaan kulit sensitif akhirnya dapat dikawal. Alhamdulillah dengan izin Allah kan. So beliau pernah mengalami masalah sembelit, senang gemuk. Okay, so beliau juga bukan sahaja pakar kecantikan. Okay, so beliau juga diet consultant graduate dari CUCMS, Diet and Nutrition Diploma lah. Okay, di samping itu beliau mempunyai lebih 10 tahun pengalaman. Bukan kalang-kalang kita punya speaker pada hari ini. Okey, dalam program pengurusan berat badan dan membaca laporan ujian darah. Okey. So dia kini seorang ibu kepada 2 orang anak. Okey. Dan kini dia dengan suami adalah CBM dan Eagle Forever Eagle Manager Forever 10 tahun berturut-turut. 10 tahun berturut-turut Eagle Manager dengan CBM. Wow. Sangat-sangat orang kata beruntung Fika hari ini. Okey. Beliau juga BOI top 10 income earner lebih daripada 5 tahun forever. So beliau adalah salah seorang successful people in Malaysia dalam buku British Media. Okey, tanpa melengahkan masa, marilah kita memberi 9333 kepada speaker hari ini. So dipersilakan kepada MD Koi Sofia. Hello. Okay, so mari kita memberikan nombor 1 untuk Fika. Terima kasih kepada MC saya hari ini. Okay, so Fika sangat-sangat best kan. So ini hari kan Fika kata tajuk kan adalah apa? Tips kan, boleh dapatkan tips kurus okay di masa raya, betul tak? Okay, so nak tanya kan di sini, adakah screen saya ada blur sikit, jelas tak? Jelas suara pun okay testing okay, jelas, okay. So ini hari adalah pertama kali kan saya sharekan ini tajuk, okay. So di sini saya nak cakap kan, okay, selama berpuasa, okay, dan selama hari raya in advance dulu in advance, okay. So sebenarnya kan Malaysia kita tahu kan Malaysia adalah satu negara yang pelbagai budaya dan kaum, betul tak? Betul. Kalau betul tulis 2. Malaysia saya sangat suka Malaysia sebab Malaysia berbagai kaum, berbagai budaya, okay, dan berbagai makanan. So kalau anda pernah pergi ke luar negara kan, okay, 1, 2, 3 hari you sudah rindu sangat makanan Malaysia, betul tak? Okay, so sebenarnya apa-apa raya saja, okay, pun adalah raya semua orang, setuju tak? Sebab pelbagai kaum so sebenarnya okay, mungkin 10 hari lepas sudah mau raya, betul tak? Raya Aidilfitri, betul tak? Tapi Chinese pun raya juga, betul. Kawan India pun raya juga bersama, betul tak? Sebab dijemput pergi rumah meraihkan. So pergi rumah makan, asyik makan je. So mari kita tengok kan. Mari kita tengok, okay. So itu poster kan yang saya tulis tu, kan masa puasa turun 2 kilo, tapi lepas raya naik lagi 2 kilo, betul tak? Tapi di sini bukan di sini bulan puasa kan turun 1 kilo, raya naik 10 kilo. Ada I nak tanya sini, siapa pernah naik 10 kilo masa lepas raya? Pernah? Ada tak? Nak bagi tak? Nak tanya di sini. Ada tak? Atau naik 5 kilo?
Wah, 6 kilo pun banyak. Okay, so I percaya di sini kan, okay, ada orang juga kan naik 10 kilo, okay, lepas raya. Sekarang kan sudah turun, mungkin puasa turun 4 kilo, lepas tu lepas raya kan naik lagi 10 kilo gitu. So ini hari kan ada tips, okay, saya nak bagi tahu ini hari. Tips ini boleh membantu anda dan kawan-kawan, bukan saja kawan Muslim tahu. Kita kan kawan Chinese ke, kawan India ke, okay, kawan lain-lain kan pun boleh guna punya. Bukan saja untuk cakap sebelum Raya Aidilfitri. So ini link send saja bagi kawan-kawan anda. Okay, semua pun sesuai. Okay. Okay, so di sini mari kita tengok ada berapa perayaan di Malaysia. Kan Malaysia adalah salah satu negara yang paling banyak holiday punya dan paling banyak perayaan punya. Okay, so setiap perayaan pun meraihkan sama-sama, betul tak? Okay, so tapi di sini kan nak membuka konsep kan, okay, nak membuka konsep. Adakah setiap perayaan ataupun setiap benda yang berlaku yang gembira ataupun meraihkan apa-apa saja nak gelarkan, bukan nak gelarkan, nak meraihkan dengan makan tak? Kita hari ini birthday, kita pergi makan, betul tak? Asyik fikir makan saja. Ini hari kan anak saya tapak nombor 1, mari kita pergi makan je. Happy kan bersamaan dengan makan. Okay, so sebenarnya tak celebrate kan ada banyak jenis, betul tak? Okay, banyak jenis cara. Boleh ganjaran seperti kita sekeluarga pergi tengok panggung wayang ke, tapi tengok panggung wayang jangan beli banyak makanan sana makan lah, betul tak? Okay, boleh ganjaran kita semua pergi swimming ke. Swimming pun tak mahal juga. Ramai orang kata, kalau ganjaran lain perlukan banyak duit. Makan lagi mahal, I rasa, betul tak? Sekarang makan sangat-sangat mahal. Okay. So, kita boleh pergi piknik ke, boleh pergi pantai ke, boleh cari aktiviti lain untuk ganjaran, sebagai ganjaran, betul. Okay. So, ini adalah konsep betul kan untuk selesaikan itu isu. Okay, so kalau pergi rumah meraihkan apa perayaan, you pun boleh sediakan banyak aktiviti, game. Banyak game, okay, untuk main bersama-sama, okay. Okay, so disebabkan banyak perayaan di Malaysia, okay, menyebabkan masalah apa? Menyebabkan masalah ni, obesity kan, risiko kanser, okay, banyak kanser usus lah, kanser breast cancer lah, ovary lah, rahim lah, okay, bukan saja kanser, ramai orang dia mungkin rasa ini semua jauh dengan dia, kena mengena dengan dia dahulu, okay, itu fikir kemudian lah, gitu, okay, tapi sekarang obesity ada berkaitan dengan kesuburan. So zaman sekarang ramai ada masalah kesuburan. Okay, so ini kena ambil serius lah, okay, topik ini. Dan obesity juga sekarang COVID, betul tak? Okay, kena COVID 7 kali ganda tinggi daripada biasa. Okay, dan disebabkan, okay, Malaysia boleh kan? Malaysia kan adalah negara orang gemuk. So mari kita tengok. So kita rasa bangga tak? Okay? Malaysia boleh kan? Bangga. Okay, obesity kan Malaysia nombor 1. Okay, di ASEAN kan? Okay, ke-6. Sekarang I tak tahu ke berapa dah. Okay, sehingga kan anak-anak Malaysia pun ramai gemuk. Okay, so di sini ramai ibu bapa kan tak lihat obesity sebagai satu masalah yang perlu ditangani segera. So dia rasa masih kecil, tak apa, dia suka makan apa, I kasih je, I sayang dia. Kalau ini kena tukar konsep, okay, comel ya. Kena tukar konsep. Kalau you sayang dia, you kena sayang dia dengan sihat, bukan badan comel sihat tu.
Itu ayat sihat, kena bahaya. Okay. Okay. So yang ni kalau budak yang gemuk kan, okay, risiko dan dia berpotensi kan terdedah kepada pelbagai penyakit. Seperti kencing manis, darah tinggi. So itu jin kan dia akan membawa ke belakang, okay, masa dewasa. Okay, dia punya kualiti kita punya itu badan punya kualiti kan, okay, sudah tak begitu, kita panggil apa, optimum lah, begitu bagus. Okay, so dari kecil kena menjaga kesihatan anak-anak. Okay, so ini semua, okay, ini semua adalah apa? Adalah ambil terlalu banyak kalori. Bukan sekarang saja. Tengok ini cermin, cermin dulu. Okay, ambil kalori mungkin 15. Kan dulu ekonomi tak berapa okay, betul tak? Okay, so ramai orang kerja kuat, okay, makan sikit. So kalori intake kan pun kurang. Okay, so di mana kan 2010 kan sudah lebih separuh orang kan, lebih, okay, separuh kalori. So sekarang 2023, betul tak? Kan sudah 10 tahun kemudian. So I rasa sudah sampai sini dah. Sudah sampai 80% terlebih kalori dah. So ini adalah cermin, ini adalah fakta. So sama ada you mau terima ke tak mau terima, ini adalah fakta. So that's why kita kan ada bertanggungjawab untuk diri sendiri ataupun keluarga. Tahu tak? So ini kan sebab Tuhan kan bila kita lahir anak, itu anak kan ataupun kita dilahir, okay? So dengan sihat. Tetapi kan bila kita balik ke pintu yang last tu, so mungkin sudah tak ada kaki, betul tak? Ataupun mata sudah tak berapa jelas, ataupun organ sudah hilang satu. Okay, so ini adalah tanggungjawab kan semua orang. Okay, so ini tips yang pertama. Okay, anda mesti nak ambil tahu tentang BMI dengan visceral fat. Okay, BMI senang je. Okay, BMI sebenarnya BMI ini dia adalah kiraan kan dengan berat badan dan ketinggian. Okay, dan you boleh gunakan calculator phone ke, okay. You darabkan ketinggian dulu. Ketinggian, misalnya saya 155 cm, betul tak? Ini kira dengan ini meter ke? So kalau saya 155 cm, so saya tukar kepada 1.55 darab dengan 1.55. Faham tak? You darab dulu, baru you gunakan berat badan, okay? Baru you gunakan berat badan bahagi dengan, okay, kiraan yang you kira tadi. Dapat tak? Dapat tak itu bacaan? Okay, kalau di normal adalah 18, okay, 0.5 hingga 24.9. Okay, di range normal sini. Okay, so kenapa saya nak anda kira ini? Ramai orang kata, I dah sudah tahu saya obes dah, tak perlu kira dah. Okay, tapi ramai mungkin orang sebelah anda, okay, sangat kurus pun dia rasa dia obesity punya. Betul tak? Tak ada orang rasa sendiri kurus punya. Okay, so kalau anda bacaan kan tu kurang daripada 18.5, anda underweight. Okay, so kena tahu sendiri BMI dahulu. Okay, dan visceral fat. Kalau visceral fat tak dapat kira. Visceral fat kena timbang di mesin. Okay, so kalau rumah anda ada mesin kan, okay, seperti Huawei ke, Xiaomi ke, apa scale saja kan itu penimbang, okay, yang boleh measure ini visceral fat punya, you kena timbang. Tetapi tak tepat. Okay, itu mesin brand semua ini tak tepat. Okay, mesti tak tepat. So sekarang kan mesin yang paling tepat adalah dinamai InBody. So kalau anda gunakan brand lain untuk measure kan, untuk kira, untuk tahu, ambil tahu you visceral fat, okay,
mesti akan naik sikit punya. Dan body fat juga tak accurate. Okay, tak betul. Okay, tak betul. Mesti kurang biar kalau guna brand lain. Okay, so kalau guna itu brand in body, dia akan naik sikit. So that's why kalau di rumah anda, you jangan rasa selesa tau. Oh, I punya visceral fat kurang. Tak apa, masih boleh makan lagi. I punya body fat masih kurang, boleh makan lagi. Okay, so kena cari in body machine baru accurate, baru tepat ya. Okay, so sekarang ada penimbang yang boleh timbang apa brand saja you timbang. Lepas tu kan, you kena tahu ini bacaan mesti akan tinggi lagi. Sebab penimbang tu dia tak dapat scan semua padan, mungkin separuh padan saja. Faham tak? Okay. Okay, dan ada setengah orang yang dikecualikan. Okay, kurus di luar. Okay, tapi gemuk di dalam. Ayat apa ni? Apa maksudnya? Okay, maksudnya luar you nampak dia kurus, tetapi visceral fat dan body fat dia tinggi pula. Okay. So yang ni, apa itu masuk visceral fat? Visceral fat adalah apa? Nanti kita akan cerita. Okay. So punca kan lemak berkumpul sebab kalangan ini kan, orang di sini, okay, dia tak cukup tidur, tak cukup rehat. Okay. So itu pembakaran lemak mesti kurang. Lepas tu mungkin rokok, mungkin tak makan sayur dan buah, okay, stres, okay, tak aktif. Nak jemput pergi exercise je, tak pernah sampai, tak pernah jumpa muka dia. Minum manis, bukan minum manis saja. Apa-apa makanan manis suka makan. Dengan suka makan manis kan, makanan manis, minuman manis dengan perut kosong. Ada tak? Ada tak? Mesti, betul tak? Makanan segera. So ciri-ciri orang sini kan, okay, nampak pucat, kurus, okay, otot kurang, okay, nampak normal je. Di luar sana kan ramai di kalangan ni, betul tak? Nampak normal kan, tapi banyak news kan, tiba-tiba sudah pass away, tiba-tiba je pass away. Kita tak tahu kan. Ini mungkin salah satu fakta. Okay. Dan apa masuk visceral fat? So badan kita ada dua jenis lemak. Lemak visceral dan lemak subcutaneous. Okay, visceral kan biasanya dia lekat pada hati lah, organ-organ kita, perut lah, jantung lah, usus, pankreas. Okay. Dan lemak subcutaneous dia adalah di bawah kulit. Yang apa perbezaan ini dua. Kalau lemak visceral simpan di dalam tak nampak gemuk. Tetapi lemak subcutaneous ni di bawah kulit kalau lebih, kalau bentuk tu nampak tak begitu cantik lah. Okay, so kalau kita ada spare tayar, belly fat kan, mungkin kombinasi subcutaneous fat dan visceral fat. Okay, mengapa lemak visceral berbahaya? Kalau berbanding kan, visceral fat dengan subcutaneous fat, visceral fat lagi berbahaya. Kenapa? Sebab sel-sel lemak hanya dia akan sel lemak kan dia untuk mengumpul itu tenaga, betul tak? Tetapi ini lemak kan juga mengeluarkan sebatian-sebatian yang merangsangkan keradangan. Faham tak? So visceral fat ini tak kira dia nampak bentuk dia gemuk ke ataupun kurus ke, kalau visceral fat dia tinggi, okay, sangat berbahaya. Okay, lemak sebenarnya sangat bagus, ada bagi kepada lemak bagus dan tak bagus, betul tak? So sebenarnya lemak ini dia adalah cushion untuk semua organ, supaya bila kita terhentak ke jatuh ke, okay, kita punya organ kan tak cedera dengan mudah. Kalau orang yang kita panggil lemak lebih, okay, bila jatuh je, okay, masih ada cushion, tak sakit sangat. Kalau berbanding orang yang kurus kan, okay, kalau orang yang kurus jatuh je kena tulang, sakit, okay. Tapi berlebihan akan menyebabkan risiko, kita sudah tahu kan, penyakit kronik, ini semua orang tahu, okay. Dan mari kita tengok apa itu visceral fat. Visceral fat kan tak kira, tadi kata kan tak kira jantung ke, balut jantung kan itu lemak, balut hati ke, balut perut ke, ataupun balut usus. Kalau lemak yang sederhana, yang sihat, yang tak begitu banyak lah, sebenarnya dia untuk mengelakkan usus kita panggil apa? Tersekat lah.
Faham tak? Okay, so kalau sekat tu, itu makanan, itu benda najis tak boleh keluar. Sebenarnya ini lemak kan dalam usus dia sebagai cushion lah. Dia untuk kekalkan tempat usus kita. Tapi kalau terlebih, tak bagus. Okay? Dan visceral fat ini bukan yang saya kata berbahaya. So, sudah dikaji, okay? Sudah dikaji, okay? Ada, dia akan merangsangkan sebatian-sebatian nama seperti ini. Sampai kita pun tak tahu, tak kenal dia. Okay, susah nak hafal kan, susah nak sebut nama dia. Tetapi, okay, ia kan akan keluarkan, dia dikeluarkan ketika ada cedera akut. Tumbuh mengalami keradangan. Kalau ini visceral fat kan, okay, di badan kita terlalu lama, okay, visceral fat ini merembes banyak sebatian ni, okay, akan mengalami, badan kita mengalami keradangan. Okay, so ada juga nama yang lain kan. Kalau stay for masa yang lama, okay, akan menyebabkan pembekuan darah. So ini semua, ini empat ni kan, okay, boleh mencegah dengan apa? Okay, boleh mencegah kan dengan amalan, okay, ambil makanan seperti minyak zaitun, sayur-sayuran dan protein dari laut, ikan lah seperti, okay, dan boleh merendahkan keempat-empat sebatian ni, pro keradangan. So ini sudah tulis. So kita lepas tahu ilmu ini kan, kita kena ingat, kita kena beraksi. Faham tak? Okay, sini sudah nampak penyumbat pembekuan plak darah kita. So that's why ramai orang sekarang kan makan ubat cair darah. Okay. Dan kalau bukan usus, saluran darah tu sumbat semakin serius, okay, semakin membesar, boleh pecah dan mengalami stroke. Okay. Okay. So seterusnya. So that's why kan, you di sini sudah dengar 1 jam ataupun you sudah tengok YouTube 1 jam ataupun you sudah sembang dengan kawan 1 jam kan. Di luar sana sudah ada 5 orang kena stroke. Okay, padahal ini adalah surat khabar tahun berapa you tahu? Ini adalah surat khabar tahun 2002. Sudah 20 tahun lepas, 21 tahun lepas punya. So sekarang bayangkan berapa orang kena stroke dalam 1 jam. You sendiri bayangkan. Di luar sana, okay, banyak juga brand-brand minyak ikan. Sebab ramai orang tahu minyak ikan bagus untuk badan, betul tak? Tapi terlalu banyak produk minyak ikan di pasaran tak mematuhi standard. Okay, so macam mana kita nak memilih? So yang ni adalah seorang doktor kan. Bukan kita. So Nobel Award kan. Dia dapat pengiktirafan Nobel Award. Dan dia digelar sebagai nama kan, Father of Omega 3. Okay, ini John Delbert kan. Dia sudah buat kajian lebih 267, okay, yang mengatakan minyak ikan dari kutub utara, okay, bagus untuk saluran darah, bagus, banyak memberi kesan yang bagus untuk badan. Dan dia mengatakan ambil 1 gram kan, okay, minyak ikan ni sangat bagus untuk badan kita. Dan dia pernah datang Global Ready Forever kan, mengatakan sumber, okay, Forever ini minyak ikan sangat-sangat bagus. Okay, sangat-sangat, formula ini sangat bagus. Okay, so that's why produk Forever kan bukan saja dapat pengiktirafan, okay, banyak negara, juga dapat pengiktirafan dari Dr. John Delbert. Okay, so you akan tahu kan, Forever ada 2 jenis minyak ikan. So 2 jenis minyak ikan ini pun bagus, hanya okay, berlainan punya sumber ikan, sumber omega saja. Okay, so you boleh tengok kan, yang ni ada 60 biji, ini 120 biji. So ini nisbah, okay, EPA dengan DHA 1, okay, dengan 1 ratio dia. Ini 3 dan 2. So yang ni adalah yang paling latest, okay, yang mengatakan, okay, ini nisbah ratio yang memberi kesan lebih bagus.
Okay, so tak kira ambil apa-apa saja, okay, tak kira ini artik C ataupun ini omega, sebenarnya adalah sama. Okay, boleh memberikan manfaat kepada badan dan saluran darah kita. Okay, cuma ini tiada bawahannya, dia ada lime oil dan lemon oil di dalam. Okay. Dan kenapa kita nak ambil minyak ikan? Tadi banyak kajian research kan, empat itu benda sebatian dalam visceral fat kita kan akan membagi itu sebatian yang tak bagus, betul tak? So boleh mengatakan ini minyak ikan boleh selesaikan, okay, adalah satu benda yang boleh menyihatkan badan, saluran kita. Okay. Selain daripada itu, ia juga boleh mencegah kemerosotan, ingat. Okay, minyak hanyut. Boleh mencegah. Okay, so kalau orang yang mengandung, okay, lebih 3 bulan sudah boleh start makan minyak ikan ini. Sebab bulan yang ketiga perkembangan baby kan sudah start membina saraf dah. So ini minyak ikan bagus untuk saraf. Okay, masa mengandung boleh makan. Okay, boleh memperbagi kemurungan. Okay, mengurangkan arthritis. Boleh kurangkan keradangan. Tadi ada baca kan kajian tu. Boleh menurunkan berat badan. So makan berapa biji bergantung kepada badan saiz besar ataupun badan saiz kecil dan masalah penyakit. So kalau badan ketinggian dia 180 cm, takkan makan 2 biji, betul tak? So kena seiras dengan badan pula, betul. Okay, so yang kedua, kena kawal kalori setiap hari ikut BMR. So tadi kan yang pertama, tips pertama ialah apa? Soal lupa. Tips pertama nak test you all. Tips pertama ialah apa? Tahu BMI dan visceral fat dan body fat. Okay, so yang kedua kawal kalori. Okay, setiap hari ikut BMR. So ini kan setiap saja setiap hidangan ni, wah sedapnya. Kita kena tengok kalori dia. Agak-agak saja, tak perlu tepat sangat. Okay, so biasa I makan macam semangkuk, kita katakan mi kari lah, pining laksa lah. Okay, saya anggap dia 300 kalori. Macam tu. So dia agak-agak je. Okay, so kenapa nak kira ikut kalori? Kenapa? Supaya kita tak terlebih makan. Macam mana kita tahu terlebih makan? Kita kena kira BMR. Ini makanan-makanan sedap lagi. Mi kari, mi rebus, roti jala, okay, nasi kerabu, okay, apa lagi? Ketupat, lemang-lemang, betul tak? So kita kena kira BMR sendiri individual dahulu supaya kita tahu berapa kalori yang kita makan tak lebih. Okay, so BMR adalah basal metabolic rate. Okay, sebenarnya ini kan dia adalah itu benda yang mempunyai kalori seharian kan. Okay, bergantung kepada faktor. Okay, you boleh tengok kan, lelaki dengan perempuan kan kiraan lain. Okay, ni lelaki punya kiraan, ni perempuan punya kiraan. So kiraan ini you ikut saja. You perlu kirakan bracket, dalam bracket punya dulu. Kan ada pelajar matematik kan dulu. Kita kira kena kira bracket dalam punya dulu. Itu kiraan, bacaan kena kira dahulu baru boleh tambah dan tolak. Okay. So yang ni kan BMR kan adalah jumlah, tadi kata jumlah kalori yang dibakarkan oleh badan dalam keadaan yang rehat. Okay, so kalau badan saya tinggi 155, I sudah kira lah. I punya BMR dalam 1,200 gitu. 1,200. Ini perempuan kan, dia 1,400 lebih. Kenapa dia tinggi? Kenapa dia tinggi sangat kalori? Biar dia tinggi sebab Mak Saleh kan lebih tinggi, okay, bacaan lebih ada jauh beza, faham tak? Kalau LCM Selin, bacaan inilah lebih kurang, okay. So lepas
dapat kira tak? Anda dapat kira tak? Kalau siapa yang dapat kira, boleh share sini komen. Okay. Ini BMR, tak perlu malu-malu. Boleh type saja siapa yang dapat kira kan. Ini bacaan, boleh type di komen saja. Bell 1228. I pun lebih kurang sama dengan Bell. Okay. Boleh tak? Okay. Anda semua dapat kira tak? Kena kira tahu. Sebab yang ni kan adalah kalori yang dibakar, okay, oleh badan dalam keadaan yang you rehat. Okay. Kalori yang dibakar, suka tak? Walaupun you tidur, suka tak? Ini adalah bacaan kalori yang akan bakarkan, kalori yang akan bakar walaupun you rehat, walaupun you tidur, okay, dia pun akan gunakan kalori ini. So kalori ini diguna untuk apa? Untuk bila you nak nafas, okay, nak guna jantung nak berdenyut, betul tak? Usus nak bergerak, okay, saraf kita nak pass message, betul tak? Semua ini perlukan tenaga, dan tenaga ini, okay, boleh nampak dari BMR anda. Semakin tinggi BMR, semakin bagus untuk anda. Maksudnya, okay, kita tengok Bell dengan saya kan 1,200 lebih. Kita hanya boleh makan lebih kurang 1,200 lebih biar makanan. Hingga 1,400. Kenapa? Yang kita kira punya 1,200 tu, kita kena darab lagi dengan aktiviti kita. Okay? So aktiviti, cara kira boleh kongsi. Cara kira di sini dah. Cara kira sudah ada di sini. Nampak? Aida. Okay. So kalau kita sudah kira punya, okay, sudah I biar 1,200 lah katanya. So I tak exercise banyak katanya. Adalah di sini. Pertama, I darab dengan 1,2. Lebih kurang 1,400. Okay. 1,400. Sebab I ada jalan, ada buat kerja lain, betul tak? I tak exercise saja. Darab 1,2. Lebih kurang akan menjadi lebih kurang 1,400. Okay. So maknanya sehari I makan tak boleh lebih 1,400 kalori. So dulu saya tak boleh menurunkan berat badan dan nampak bentuk gemuk air ke, nampak saya tembam-tembam gemuk air kan. Disebabkan, okay, I makan kalori ini kan, makanan kalori 1,400 tu adalah makanan yang tak sihat. Kan kadang-kadang kita kata, I boleh makan 1,400, I pilih makanan yang saya suka sajalah. Betul tak? I kira, ini cheesecake berapa? Cheesecake sudah 300 kalori. Okay, I masih boleh makan 1,010 kalori. Lepas tu, I makan lagi apa? I makan lagi, apa lagi ya? Mungkin mi kari lah. Mi kari 300 kalori. I boleh makan lagi benda lain. Okay, seperti sandwich. Okay, burger. I kata burger. Burger, I kata 400 kalori lah. So, makan benda-benda ini untuk kumpulkan kalori pun tak sihat. Okay. Ya, bubble tea satu gelas sudah berapa kalori dah? Sudah 500 kalori, tahu tak? Bubble tea besar, okay, tinggi gula, lepas tu dalamnya ada itu karbohidrat yang tak bagus, itu biji-biji kan. So that's why kita lepas tahu BMR kita, okay, kita sudah tahu macam mana kawal kalori, betul tak? Tapi kita kalau raya, okay lah, seperti ganjaran kan. Tapi ya, konsep yang betul, you pun jangan raya 30 hari, betul tak? You raya 30 hari, maksudnya you makan, okay, kau kan, 30 hari ya, mesti gemuk 10 kilo, okay. So, start 2-3 hari tu, okay, yang pertama raya, you boleh makan apa sajalah, okay, untuk puas hati, okay, untuk sendiri, okay, untuk happy sendiri dulu. Tapi selepas 3 hari, selepas hari yang ketiga kan, you kena jaga dah, you kena kawal kalori. Kena kawal kalori. Okay. So, yang ni, badan kita ada muscle juga, betul tak? Ada fat. So, sebenarnya, okay, yang ni muscle, bentuk dia kecil.
Okay, berbanding dengan lemak walaupun berat yang sama. Faham maksud saya? Misalnya, ini 2 kilo massa. Ini 2 kilo lemak. Sebenarnya ini gambar kan, dia tak betul sikit. Sebenarnya kalau 2 kilo ini, 2 kilo ini lemak padan kan, bentuk dia akan 3 kali ganda besar daripada massa. So that's why you akan perasan, dia 50 kilo, saya pun 50 kilo. Tetapi kenapa bentuk saya besar ya berbanding dengan dia? So inilah, mungkin kawan you berat massa, you berat lemak badan. So that's why penting tak kiraan itu kalori? Penting kan? Kena kira tahu, ambil gambar dah tadi. Kalau tak sempat tengok YouTube kemudian. Okey. Yang tips yang ketiga, wajib bersarapan yang seimbang dahulu. Okey. Ada tak selepas bangun pagi, nanti pun makan punya lah, tak apalah, lepas pagi kan, bangun pagi, makan je kuih ni yang saya suka. Kan, semua ini, nampak? Makan je kek, tak apalah, sudah makan sarapan pagi pun mau makan dia mah. Gunakan ini sebagai sarapan pagi lah. Tak boleh, kenapa? Kena seimbang. Apa sebabnya? Apa sebabnya? So kalau tadi kata kan, tak boleh makan benda manisan, okay, benda karbo, okay, waktu pagi terutamanya perut kosong, betul tak? Betul tak? Kenapa? Nak tanya, siapa tahu kenapa? Siapa tahu kenapa? Ya. Okay, you boleh kan, ramai orang tak faham. Okay, so kalau kita makan benda-benda manis, benda-benda karbo sahaja, okay, waktu pagi perut kosong, okay, so you boleh tengok ini kan, glukos kita, gula padan kita kan akan naik dengan cepat. Gula naik cepat. Okay, gula naik cepat, lepas tu dia akan turun cepat juga. Nampak tak? So turun cepat. Okay, dan akan mengalami kan, ini masa turun tu, you akan rasa apa? Rasa lapar. Okay. So yang ni kan, carbs adalah yang seperti nasi, okay, pasta, okay, apa lagi, lemang, roti canai, okay. So kalau carbs ini kan, makan satu-satu ini saja, solo sahaja, okay, kita punya glucose akan naik. Tetapi kalau carbs campur apa, sumber apa, dia akan melambatkan ini glucose naik. Siapa tahu? Ya, campur serat. Ya, Bel. Sangat pandai, Bel. Ya, sini sudah tulis campur dengan protein, betul tak? So, kalau carbs campur dengan fiber, dia pun akan melambatkan glukos naik. Dia akan lebih stabil. Nanti hadiah PM tepi. Okay, so kalau carbs kan, dia campur dengan fiber, dia pun sama dengan protein. Dia boleh naik dengan lambat, dengan stabil. Okay, bila dia turun pun tak mencunam. Mencunam ke laut kan. Okay, so dan satu lagi kan. Okay, kalau kita makan ini, spike tinggi kan. Spike tinggi, bila you pergi test itu glukos, bukan saja spike tinggi. Okay, so ramai orang dia akan runsing tahu, dan dia akan rasa, kenapa I makan sikit pun gula tak turun-turun. Lepas tu kan cepat lapar. Faham tak? Cepat lapar. I sudah makan 2-3 mangkuk nasi dah. Kenapa pun cepat lapar? Sebab ini karbo yang ringkas ni, dia naik gula tinggi dan turun dengan cepat. Bila turun tu, itu masa tak lebih sejam you sudah rasa lapar dah. So that's why, okay, so that's why kita nak campur dengan apa?
protein, fiber dengan lemak. So ini lemak apa maksudnya lemak? Lemak yang bagus. Bukan panggil makan ayam goreng ke, benda-benda yang berlemak ke, minum lemak kuah, ayam kari merah ke. Bukan, boleh bagi tahu. Lemak bagus ada apa? Bagi tahu. Minyak ikan salah satu sumber yang minyak yang bagus. Apa lagi? Minyak zaitun ya, avocado ya, kacang. Asyik MDM Bell je sebut. So that's why MDM Bell kan banyak belajar. Ada siapa? Fresh milk. Mau banyak hadiah. So yang ni kan. Bila kan makan karbo, makan protein, campur dengan minyak yang bagus kan, makan sekali, kita punya gula kan badan akan mengawal dengan bagus. So you bila you lapar, you punya tangan tak getar-getar tau, hypo jadi. So orang yang sentiasa hypo, you tahulah kenapa? Sebab makanan you pilih tak betul. Makan terlalu banyak karbo, makan protein, I makan protein. I ada makan ayam goreng, I ada makan ikan goreng. I ada makan sumber-sumber, semuanya you tengokkan protein yang tak sihat. Dan lemak, I ada makan lemak. Lemak gua. Tak makan banyak. So ada setengah orang kata, I makan juga. So mungkin makan tak cukup. Lemak yang bagus. So lemak yang bagus yang cukup setiap hari adalah 30 gram. So makan satu biji minyak ikan pun tak lebih 1 gram tau. So kena makan banyak minyak ikan, lepas tu yang selebihnya makan minyak zaitun, selebihnya makan avocado ke, selebihnya makan sumber lemak bagus yang lain. So fiber pula. Sebenarnya ini fiber. Kita tengok ni. So sebenarnya bila kita makan nasi lemak ke, mi goreng ke, you takut dia naik cepat, betul tak? Naik cepat ini tinggi. So pada masa yang sama, you boleh bancuh Forever Light. Aminotin. Setengah sudu ke, setengah sudu, you letak 20 ml air ataupun 200 ml air sehingga 250 ml air, bancuh, letak sekali dengan fiber. Fiber dengan susu. Campur. Bila kita makan nasi lemak ke, mi goreng ke, mi laksa ke masa raya tu, you sediakan satu shaker di sebelah. You boleh letak aloe ke, letak air ke, letak itu aminotin, protein, letak fiber. Sumber-sumber ini sangat bagus dan sediakan minyak ikan. Bila makan tu, makan semua ini. So you akan rasa kenyang dengan lama. Bila kenyang dengan lama, you tak ambil terlalu banyak makanan. So sebenarnya bila kita makan karbo solo tu, sumber solo tu, seorang saja karbo, sejenis saja, you rasa nak makan lagi sebab kita biar badan tak cukup nutrisi. Sebab ini insulin keluar, naik gula tinggi cepat, dia akan turun, nampak tak? Turun sampai hypo. Ini panggil glucose crash. Dia akan trigger hunger. Dia akan asyik buat you rasa lapar je. So that's why masa raya, kalau you makan biskut ke, kek ke, karbo-karbo, manis-manis, benda ni, dengan perut yang kosong, you akan rasa 1 jam kemudian kan, you nak cari benda makan lagi. So ataupun makan biskut, minum dengan air apa? Karbonat. Wah, lagi best kan? So minum itu bungkus-bungkus air yang manis tu. So cepat
cepat sangat rasa lapar, nak makan apa-apa saja. Ya, lega. Okay, so anda tak tahu bila kan insulin you bayangkan, you makan benda ini tak sampai sejam you sudah mau makan lagi. You asyik berulang. So juga insulin kan sentiasa dalam tahap yang tinggi. Okay, apa berlaku? Kalau insulin sentiasa tahap yang tinggi kan, okay, dia akan block fat breakdown. Kita punya badan nak bakar lemak dia sudah halang. Insulin di tahap yang tinggi, sentiasa tinggi kan, dia akan menghalang badan anda membakar lemak. So selain daripada membakar lemak, ia juga akan membina lemak pada masa yang sama. Okay, so that's why you sudah faham kenapa tak boleh makan biskut, okay, ataupun benda-benda manis pada masa perut kosong tak. Okay, so ramai orang kan bila you cakap tak boleh makan, dia mesti rasa I suka. Dia kata tak apalah, I tak boleh kontrol. Ini ayat keluar, betul tak? Tak boleh kontrol, dia kata. Tak boleh kontrol sebab dia tak faham lagi. Tak boleh kontrol. So yang ni kan akan menghalang, insulin tinggi ni akan menghalang pembakaran lemak dalam badan dan membina lemak dan menjadikan anda ini macam kita semula. Ini berlaku macam kita semula. Tak baik-baik saja. Asyik lapar makan. Lapar. Tak boleh kontrol lapar sebab makan makanan yang tak betul. Okay. Okay. So yang ni kan insulin, kita katakanlah insulin badan kita asyik kita makan saja benda karbo, benda karbo ni ataupun manis dia akan keluar, betul tak? Macam bila you nak buat kerja sendiri di rumah, you punya suami kat luar, sayang, tolong saya ambil spana keluar. Kali pertama you boleh lagi ambil untuk dia. So macam insulin lah, you macam insulin. Bila abang panggil ambil spana, you keluar. Insulin keluar kan bila makan. Lepas tu duduk, tak sampai setengah jam, abang panggil lagi, sayang, tolong saya ambil itu baku. You ambil lagi untuk dia. So satu hari bila you makan saja insulin keluar. So abang satu hari kan panggil you ambil 10 kali, you rasa apa? Apa perasaan anda? Geramnya, asyik panggil je, betul tak? So ini pun sama perasaan dengan insulin. So lama kelamaan insulin pun rasa geram. Dia sudah imbalance, dia susah nak tuning balik, faham tak? So you sekali sehari saja 10 kali you sudah geram, marah, penat, betul tak? Tapi kita sudah umur berapa? Kita umur 20 tahun lah. Okay? So selama 20 tahun ini you layan insulin you gini. So badan you kan kena glukos tinggi, banyak penyakit kronik. Yang itu badan kan akan bagi tahu tuan dia, badan muka you jadikan saya penat, betul tak? Ya, saya masih 20 tahun. Okay. So faham tak? Di sini kan, kalau siapa yang faham boleh type 3. Boleh type 3 tak? Faham? Faham. So di sini nak bagi tahu ini ramai orang protein I tak suka. Ini susu protein tak suka sebab dia tak faham lagi. So that's why jangan ditipu oleh orang kan tak suka. So kena bagi tahu ilmu yang betul untuk dia. Okay. So bila kita makan apa-apa saja, makan apa-apa saja, you boleh minum sekali dengan ini susu. Okay. Ini susu soya. So dia satu scoop saja sudah ada 13 gram protein. Sangat tinggi
sama dengan 2 biji protein dia sama dengan 2 biji telur. Okay. So dan ia contain dengan aminotin, enzim aminotin ini sebab badan kita semakin berusia kan, enzim nak breakdown susu, nak breakdown protein semakin rendah. So that's why ini susu protein Soya Forever kan, dia sudah tambah aminotin enzim ini di dalam supaya badan kita boleh terima, boleh serap, okay, ini protein dengan bagus, dengan optimum. Faham tak? Okay, so dalamnya tengok ada protein, ada vitamins, ada minerals, okay, ada sikit serat, okay, ada protein yang tinggi ada 18 amino acid di dalam. So bagus untuk badan kita membina sel. Okay, so membina sel. Kalau organ kita ada tisu sudah rosak kan, dia boleh pergi sana untuk baiki. Kalau sendi kita ada tisu rosak, dia boleh baiki. Mana-mana saja dia boleh baiki. Tak semestinya untuk kulit cantik. Faham tak? Okay, so ini ramai orang tanya pula, I sudah makan nasi I minum ini tak gemuk meh? Tak gemukkan badan saya ke? Okay. Sebenarnya ini satu scoop, okay, dia hanya 98 kalori sahaja. Bersamaan dengan 2 ketul biskut. Faham tak? Ramai orang dia konsep dia salah tau. Dia takut ini protein yang bagus berbanding dengan biskut. Faham? Biskut mesti makan lebih 2 biji, betul tak? So bila you makan, okay, sajan, okay, so you minum bersama dengan susu ini. Susu ini campur dengan fiber, okay, dan makan sekali dengan minyak ikan, okay, supaya anda, okay, tak rasa, okay, tak rasa lapar dengan cepat. So ini bagus untuk orang yang lactose intolerance. So orang yang tak boleh terima protein, okay, boleh minum ni. Sangat best. Okay, dan ini kan, kalau hormon yang cukup, boleh stabilkan imunisasi kita. Tengok ini. Do you know? Adakah anda tahu, okay, antibody kita, okay, salah satu kan sumber nak membina antibody badan adalah protein. So kita perlu makan protein yang cukup, okay, supaya kan, okay, insulin pun adalah salah satu enzim, betul tak? Semua badan enzim perlu protein, okay? So growth hormone pun sama. Kalau nak kulit cantik kan, growth hormone nak membina dengan bagus pun perlu protein, okay? So ia bagus untuk kesihatan jantung, okay? Nak membina masa, bagus untuk menopause, menopause, dan bagus untuk menjaga berat badan. Okay. So tadi yang sebut tadi kan, protein adalah molekul yang besar. So perlukan enzim untuk pecahkan dia lebih kecil supaya badan kita boleh serap. Dia agihkan kepada seluruh badan lah. Okay, mana-mana yang perlukan. So you tengok, kalau anda tak cukup protein, okay, apa terjadi? Asyik nak makan je, fruit craving. Okay, kita punya kuku lah, kita punya rambut lah tak sihat, banyak kedut, okay, luka lambat sembuh, dan gemuk air. Dulu saya lah gitu, okay, gemuk air. Sebab tadi katakan 1400 kalori saya boleh makan. Pilih saja makanan yang saya suka makan. So that's why menjadikan protein tak cukup, so gemuk air lah saya dulu. Okay, inilah, okay, aminotin protein yang saya minum setiap hari. Fiber letak di dalam, okay, susu letak di dalam. So kalau anda kurang makan sayur ke, nak minerals lebih ke, you boleh campur super green juga. Okay, you boleh campur super green. Okay, so protein kan nak makan berapa banyak. So kita imbas kembali kan, okay, Talk MDM Campbell. Kalau siapa tak pernah tengok Talk kan, 7 nutrisi yang perlu dalam badan kan, mesti pergi tengok YouTube ini sekali lagi.
Okay, so banyak info-info kena imbas kembali, kena tengok. Okay, so MDM Campbell kan ada cakap tentang apa? Sumber ini protein semua, okay, adalah sumber protein, betul tak? So nak makan berapa banyak? Ini, okay. So ini daging lah, ikan ke, okay, apa-apa saja itu, kambing ke, okay. Kalau seketul lebih kurang sama tapak tangan ini kan, okay, adalah satu portion. So satu hari paling sikit pun kena makan satu portion, okay. Protein yang bagus ya, jangan cakap protein yang tak bagus okay. So kena protein yang bagus, okay. 3 portion dan tak lebih 5 portion. So susu kan 250 ml kira satu portion. Okay. Susu aminotin kira satu portion. Satu biji telur kira satu portion. Kalau satu hari makan tak cukup, you boleh ganti dengan susu aminotin. Tapi konsep saya kan, I minum susu protein dulu. Kalau tak cukup baru I makan yang lain. I macam tu lah. Sebab setiap hari tak semestinya saya ada makan itu daging ayam ke, betul tak? Daging ikan ke, betul tak? Okay. So di luar sana makan pun mahal juga. Okay. So kita perlu enhance, okay, nutrisi, enhance, tambah bila tak cukup. Faham tak? Okay. Kalau tak cukup, masa pun hilang cepat. Glucose crash dalam 30 minit hingga 1 jam. Okay, so jikalau ada tiga-tiga ini akan rasa kenyang lebih lama. Dan fiber ramai orang tak tahu kelebihan fiber ini. Fiber ini tidak akan menjadikan jelly, faham tak? You sudah bancuh letak sana 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, dia pun tak akan jadi jelly. Okay, so ini adalah water soluble punya fiber yang lebih sihat. Sebab kalau jadi jelly punya fiber, dia akan membahayakan usus kita. Okay, dia akan mengembangkan usus kita ataupun menyerap banyak air dari badan kita. Okay, dan menyebabkan bila you makan fiber, ada pergi buang air besar. Kalau tak makan, tak boleh pergi, tak jadi. Akan menjadikan usus kita jadi usus yang malas. So kita tak nak ini terjadi, betul tak? So fiber forever ini adalah water soluble. Dia tak jadi jelly. Okay. Dan setiap sachet ini kan sudah ada 5 gram fiber, sama dengan sebiji apple. Sebiji apple ada gula, betul tak? Kalau you makan terlebih pun tak boleh, tapi fiber ini tak ada gula. So sesuai dengan vegetarian dan gluten free, bagus untuk usus. So dalamnya ada 4 jenis fiber yang sangat best. Okay. So fiber ini tidak dapat dihadam oleh enzim. Okay, so that's why kan dia akan membentukkan bentuk najis kita. Kalau kita pergi buang air besar, tak ada bentuk najis. Okay, maksudnya serat tak cukup lah. Faham tak? Sebab serat ini juga adalah unsur yang bagus, unsur utama untuk prebiotik. Bakteria yang bagus dalam usus. Okay, kalau tak cukup fiber, tak cukup fiber, prebiotik pun akan mati cepat. Dan sekeliling keadaan usus kita tak sihat. Okay, bila kita punya kesihatan usus tak bagus, akan menjadikan kita punya emosi tak bagus juga. Okay, fiber ini kan akan menyerap air, okay, dan akan rasa kenyang. Tapi dia tak akan menyerap semua air dalam badan. Dia tidak akan menjadikan anda sembelit. Tak akan menjadikan anda bila tak makan fiber forever saja, tak boleh pergi buang air besar. Faham tak? Okay. So, dia boleh mengurangkan penyerapan lemak dalam badan. So, ini fiber, pagi-pagi makan paling best. Kenapa? Bila sudah makan fiber, sudah masuk dalam usus, okay. So, apa yang kita makan yang berlemak tu, dia akan tolong menyerap. Faham tak? Dan mengurangkan penyerapan, okay, dari usus terhadap gula. Bagus tak? Sangat best kan? Okay, so fiber ini setiap hari kena ambil 1 hingga 2 sachet. Maksudnya 5 hingga 10 gram, betul tak? Tapi setiap hari kita perlu 30 gram serat.
So yang selebihnya kita makan sayur, kita makan buah, okay, ambil dari makanan real food, okay? Faham kan? Faham. Boleh letak di MDM Bell kan kata boleh letak di salad ke, boleh letak di spaghetti ke, boleh letak di ayam goreng ke, sembur-sembur saja. Okay. Dan kalau nak menambahkan serat lagi, okay, kurangkan raya, siapa nak makan ulam? Ada tak? Bagi tahu, ada siapa nak makan ulam? Siapa nak makan ulam type 1? Masa raya, tak kira raya Cina ke, raya Diwali ke, raya Aidilfitri ke. Tak mau ya, betul. Siapa nak makan ulam, nak makan sayur, buah, betul tak? So pada masa ini, kita kekurangan minerals dan kekurangan sayur buah, betul tak? So kita boleh menambah dengan Fields of Green. So Fields of Green ini kan, dalamnya tengok ada vitamin, mineral, protein, amino acid, enzim, wah macam-macam. Okay, so sesuai dengan orang yang kurang makan sayur, orang yang sembelit ataupun cerit-berit. So orang yang sembelit ataupun cerit-berit pun adalah salah satu sebab ialah prebiotik tak cukup. Okay, suasana usus tak sihat, faham tak? Okay, so bagus untuk orang yang pregnant, platelet rendah, masalah dengki. So masa dengki perlu makan ini banyak tahu. Kena makan 12 biji sehari. So anda akan sembuh dengan cepat. Okay, tak rasa letih pun. Okay. Orang yang kulit nak cantik, yang rumah halus, boleh makan ni, Fields of Green. Okay. So you boleh tengok dalamnya ada barley, wheat, alfalfa, cayenne pepper. So kena perhatian orang yang ada SLE, tak boleh, yang ada masalah itu apa, antibody SLE. Dia kulit akan sekelompok-sekelompok merah, okay, tak boleh jemur matahari, dan sel darah putih dia mengurang sel darah putih sendiri, okay. Yang tu SLE tak boleh makan sebab dalamnya ada alfalfa, okay. Okay, so kena teliti yang ni. Lepas tu boleh tengok kan barley ini, okay, dan wheat glass ini, dia adalah sumber alkaline yang sangat tinggi, membantu balancekan pH badan. Okay, so boleh menyingkirkan logam. Heavy metal boleh menyingkirkan logam. Okay, badan. Okay, tuning sistem saraf, merangsangkan fungsi enzim. Okay, so enzim ni adalah postman. I selalu cakap postman. So kalau kita nak hantar message kan, badan kita, saraf nak hantar message, rasa kalau deria kalau nak hantar message, mesti kena ada enzim. Okay, ini adalah postman. So kalau you nak postman peka, okay, dengan semua kena cukup minerals, protein, vitamins. Okay. Hormon, natural hormon tumbuhan membantu kurangkan kolesterol dalam badan. Boleh kurangkan loya, okay, menolong metabolisme lemak badan. Kalau nak meningkatkan metabolisme badan, boleh banyak makan ini Fields of Green, sangat bagus. Okay. Okay. Tips yang keempat. Okay. Tips yang keempat. Bila anda nak ambil sajian kan, ambil makanan sedap-sedap ni, okay, saiz pinggan anda, ambil yang mana? Mesti ambil yang paling besar, boleh ambil banyak, betul tak? Rasa hypo tu, itu masa hypo kan, mesti mau ambil pinggan besar. Ya, puas sikit, betul. Sebenarnya, okay, kalau nak puas kan, you ambil ini mangkuk kecil, pinggan kecil, you sudah letak, betul tak? Sebenarnya you tengok kan, sajian yang you makan pun sama. Kalau pinggan besar, selebihnya you otomatik akan letak benda yang lebih. Faham tak? So you ambil pinggan yang kecil ini, okay, you boleh ambil benda yang real food. You jangan ambil processed food, tahu? Real food. Ambil pinggan kecil tu, you ambil real food dulu. I dengar talk kan, speaker yang cakap mesti ada protein. Ambil lah itu ayam ke, ikan ke, kacang ke, okay, taufu ke, apa sumber protein saja.
Okey, lepas tu kena ambil serat. Ambil apa? Kalau tak ambil serat, you minum itu forever fiber sama dengan protein forever pun boleh. Sekali dengan you punya sajan. Okey. So apa lagi? Itu nasi bolehlah sikit, mi sikit. So bila sudah penuh sepinggan kecil tu, you akan makan dengan pinggan kecil tu. Dan kenapa nak ambil pinggan kecil tu? I nak tanya kan, bila you makan di sana, selepas 20 minit kan, kalau you ambil pinggan besar, okay, penuh dengan makanan, bila lepas 20 minit tu, you ada tak rasa menyesal? 80% orang kan pun akan rasa menyesal ambil terlebih. Ada tak? Selepas 20 minit tu, siapa yang rasa menyesal tu? Type 1. Tengok siapa pernah menyesal. Terlebih ambil lah. Ayo, tak habis makan lah. Betul tak? So yang ni adalah satu habit yang tak bagus. Bazir makanan dan menambahkan kalori. So that's why dengan bijak ini hari kan, lepas you tahu ini, you guna saja tips ini. You ambil pinggan kecil, walaupun pinggan kecil, you boleh ambil banyak kali. Faham tak? Selagi you rasa masih boleh masuk lagi, tak rasa kenyang, you boleh ambil lagi. Sebab dalam sunnah kan, Nabi sunnah yang sudah ada kata kan, kena berhenti, siapa tahu? Kena berhenti sebelum kenyang. Amalan ni siapa boleh ikut? Ya, berhenti sebelum kenyang. So that's why you ambil ini pinggan kecil tak salah. So you ambil banyak kali je kalau belum kenyang kan. You makan sudah macam sudah 70%, 80%, you stop lagi. Dan kebaikan ambil banyak kali sebab you pergi rumah kawan kan. Okay? Kan rumah kawan. You tak akan 1 jam sudah balik mah. Betul tak? Okay? You mesti stay 3 jam ke, 4 jam ke. Mesti banyak kali makan. Kalau you makan pinggan yang kecil, you boleh ambil banyak kali. Dan ini kan boleh kan memuaskan hati tuan rumah, tuan host kan. Sebab tuan rumah mesti panggil, makan. Kenapa you tak makan, panggil makan, betul tak? So, kalau you ambil pinggan kecil, you boleh ambil banyak kali. Dan boleh mengurangkan jumlah kalori dan tak rasa menyesal, betul tak? Okay. Dan boleh mengurang, you kena kunyah 20 kali, sini tulis 20 kali, tapi sebenarnya kena kunyah lebih 20 kali tau. Okay, so you makan perlahan, okay, kunyah banyak kali, okay, message kan perut baru boleh hantar ke otak kita, kata, oh, I sudah kenyang. Tapi message ini kan akan hantar selepas 20 minit. Faham tak? Jikalau anda makan kan, cepatnya makan, okay, cepat habis kan, dalam 10 minit sudah habis. Okay, message itu kan belum sampai ke otak. So that's why you tak rasa kenyang. Tak perlu malu pergi tambah sebab you ambil pinggan kecil mah, tak malu. Kalau you malu sebab biasanya ambil pinggan besar. Itu orang kata, tengok, pinggan besar, tambah lagi. You sikit-sikit dulu. You sikit-sikit, tak malu punya. Okay. Nak sihat, buat apa malu? Betul tak? Tak perlu malu kalau nak sihat. Okay. So, kalau kita tambah berat badan, I rasa lebih malu. Betul tak? Kalau saya kena penyakit, I rasa lagi malu. Berbanding dengan I ambil banyak tetapi kuantiti yang sikit. Faham tak? Konsep kena tukar. So bila kita kunyah banyak kali, okay, kita punya enzim kan, ileo kan, sudah start kan menghadam kita punya makanan. Okay, boleh mengurangkan risiko kembung perut. Kalau ada ramai orang ada masalah kembung perut, okay, you cuba kunyah banyak kali makanan tu. Jangan makan terlalu cepat. Okay. Ya, konon-konon ambil kuih. Sini kan tips kan, yang mula-mula saya katakan, ambil real food, jangan ambil processed food dulu kan.
you makan dengan real food, okay? You ambil pinggan kecil. Ini tips-tips yang sudah kata kan. So you ada ambil serat, karbo dengan protein dan lemak kan. You tak rasa kenyang. You cuba. So you tak akan rasa you nak makan banyak sangat. Walaupun banyak kuih di depan kan, you pun rasa sudah cukup dah. Rasa cukup dah. So kalau you biasanya dengan cara yang tak betul kan, you rasa nak makan lagi. So dengan tips ini, I percaya kan boleh menolong anda banyak-banyak. Okay. So tips yang kelima, gunakan masa sebaiknya untuk exercise. Okay, exercise sebenarnya yang ni bukan exercise pun, okay, tak exercise yang sebenar. Tetapi kan raya kan, you boleh buat banyak aktiviti pergi luar, pergi piknik, faham tak? Pergi piknik ke, barbecue kat luar ke, cycling ke, okay. Dan bila masa sembang tu jangan duduk, faham tak? Okay, jangan duduk sembang, jangan selesa sangat, kena berdiri. So that's why kalau orang yang nak sihatkan sekelompok orang mesti berdiri kat sana. Okay. Kalau kaki sakit jangan berdiri lama sangat lah. Okay. So kalau parking pun parking jauh sikit. Okay, supaya you boleh jalan-jalan. Okay. Parking jauh tak panggil you parking 3 kilometer. Jauh daripada rumah. Parking jauh sikit saja. Kalau you boleh parking jauh 1 kilometer, 3 kilometer, lagi best lah kalau you sudi jalan lah. So that's why you kena setkan masa awal setengah jam. Okay, dari masa pergi rumah kawan. Okay. So kalau siapa yang ada kerja rumah seperti cuci mangkuk ke, boleh tolong cuci, buang sampah ke, boleh gunakan masa sebaiknya lah untuk burn kalori. Okay. So kenapa lepas raya makan lebih kan, okay, kalori akan menambahkan berat badan. Macam mana terjadi? So kalau kita makan lebih 7,700 kalori akan berat 1 kilo. Okay, berat 1 kilo. So that's why you tengok kan, saya contohnya saya, BMR saya adalah 1,200. So kalau saya darabkan, saya tak selalu exercise punya orang, 1,200 darab 1.2 kan, jadikan 1,400 sehari saya boleh makan kalori ini, betul tak? Jikalau saya setiap hari ini terlebih makan 600, misalnya I setiap hari pun makan 2,000 kalori okay, sudah lebih 600, betul tak? Daripada 1,400, betul tak? Okay, so you gunakan 600 kalori ini darab dengan 30 hari. Sudah jadi berapa? 18,000 kalori yang lebih sebulan. So you bahagikan dengan 7,700 kalori dalam sebulan, you akan berat 2.33 kilo. Faham tak? So that's why you kena tahu macam mana kira BMR dan tahu kira kalori. Okay, sudah faham kan? Okay, sudah faham. Ya. Okay, dan tips yang seterusnya, kena tahu, okay, bentuk rangka anda, bentuk rangka badan anda. Kenapa? So mari kita tengok kan, rangka badan kan, jenis ada 3 jenis. Jenis yang pertama ialah ini, you ectomorph. Okay, you akan perasakan orang yang kurus kan, kurus sangat punya. Okay, rendam dalam lemak pun tak gemuk punya orang. You sudah tahu siapalah. Okay, di kalangan kawan anda mesti ada orang ini, betul tak? I tak senang gemuk, susah mau gemuk punya orang. Okay, so jenis orang ini paling susah nak dapatkan masa lah. Okay, metabolisme sangat tinggi. Okay, dan ciri-ciri dia rangka lebih nipis. Okay, dia segi 4 panjang, nipis, faham tak? Lepas tu bahu sempit,
Okey, dada rata sikit. Okey. Dan badan susah naik berat badan. Okey. Jika naik berat badan pun tak dapat maintain. Kan jealousnya dengan orang gini, tak senang gemuk, betul tak? Adakah anda jenis type ini? Adakah? So yang ni mesomorph, okay. So mesomorph ini adalah jenis segitiga. Di kalangan kawan anda juga ada. Kebanyakan orang bentuk rangka gini, okay. So dicemburui semua orang, okay. Sebenarnya mereka adalah calon yang baik, bagus untuk sukan tau. Dan masa dan mendapatkan masa dan kurangkan lemak badan dengan lebih mudah. Okay. So orang biasa gini kan, you nampak dia macam bentuk badan model lah. Okay. So bentuk badan ni yang baik tanpa terlalu banyak latihan. Dia sudah adalah calon yang bagus untuk sukan. Jika dia pergi main gym ke, bentuk badan dia memang cantik dah. Faham tak? Okay. So garis otot yang jelas, rangka sederhana tinggi, bentuk badan segitiga, okay, mudah tapak otot, calon baik untuk ahli sukan. Dan last sekali adalah badan gemuk, endomorph. So endomorph macam mana nak tahu? Kebanyakan ini sejak kecil sudah gemuk. Okay, keturunan gemuk. Okay, sekeluarga pun gemuk. Bentuk dia bulat. Senang je gemuk. Tak makan pun gemuk. Faham tak? Okay, bernafas pun gemuk. Ramai orang kata. Ada tak? So orang gini kan rangka besar, bentuk badan kan bulat. Okay, berbadan tinggi, okay, ataupun sederhana lah, otot tak jelas, tapi dia lebih bagus daripada badan kurus kan, satu saja. Okay, walaupun dia naik berat badan dengan mudah, tapi dia lebih senang tapak otot masa daripada orang yang kurus. Dia senang mengumpul lemak badan lah kalau endomorph punya orang. Tapi saya jenis mana tahu? Saya jenis di tengah-tengah sini. Tengah-tengah meso dengan endo. Ada tengah-tengah juga. Okay. So orang yang endomorph kan, you sudah tahu, bila you pilih makanan, you jangan pilih terlalu banyak karbohidrat. Orang endomorph kan tak boleh makan terlalu banyak karbohidrat. Tadi kan nak makan berapa banyak portion karbo? 1 portion ataupun sehingga 5 portion, betul tak? So orang yang tak boleh makan terlalu banyak, you ambil 1 portion lah, 1 mangkuk nasi sehari sahaja. So kalau bahagi 2 kali, separuh mangkuk je, okay, nasi you boleh makan. Ataupun you nak ganti dengan ubi ke French fry, tak semestinya you nak beli dengan processed fruit punya French fry. You boleh beli kentang, buat sendiri French fry. Faham tak? So asalkan itu karbo jangan lebih. Faham? So kalau type orang endomorph ini. So ini adalah tips. Ada ramai orang kata, dia makan nasi, saya pun makan nasi, kenapa I cepat gemuk? Faham tak? Ini adalah badan you. Tuhan bagi ini jenis badan you. You kena tahu macam mana nak selesaikan masalah. Itu je. Betul tak? Sebab kita manusia ada tapak ilmu, kita boleh fikir kan. So ini tanggungjawab kita untuk menjaga diri sendiri. Faham? Okay. Lepas tu, ni saya dulu kan. Between di tengah-tengah meso dengan endo kan. Dan saya kurang makan protein. Okay, suka makan benda manis-manis. So that's why dulu kan gemuk air, cabi-cabi. Okay, so ini adalah masa yang belum kahwin tahu, belum beranak lagi. Okay, macam sudah ada anak, betul tak? Okay, so berapa banyak perlu sehari? Ni MTM Bell yang pernah sebut. Okay, ini 4 portion lah, semangkuk nasi adalah 4 portion. Tadi saya kata 1 hingga 5 itu adalah protein. Salah cakap tadi. So you makan itu nasi kan, you boleh makan semangkuk nasi sahaja. Jangan lebih. Boleh 4 hingga 8 portion.
Kalau you nak kurang lagi pun boleh. 2 portion maksudnya sehari separuh mangkuk. So ini semangkuk bubur maksudnya 2 portion. Ni semangkuk mi ya, yang sikit bukan besar tau. Bukan banyak tau. Maksudnya 2 portion ni. Sekeping roti, sebiji ni roti pun 2 portion. So kalau boleh pun jangan memilih karbo-karbo ringkas macam ni. Sebab yang ni pun naik gula dengan cepat. Faham tak? Okay. So ini adalah karbo yang cepat naik gula juga. So kalau nak makan tak boleh makan lebih juga. Faham tak? Okay. Karbohidrat yang lain boleh makan kacang, barley, jagung, potato, pumpkin, bijirin. Ini kan adalah sumber karbohidrat yang lebih sihat. Dan masa naik glukos kan, untuk glukos gula kan dia tak naik dengan cepat. Sebab dalamnya ada fiber. Faham tak? Kacang ada fiber, barley ada fiber, ada serat. Kalau benda yang ada serat, dia akan melambatkan itu glukos spike. Faham tak? Okay. Okay. So I bagi tahu kan. Nak kurus senang je. Kalau you nak kurus, siapa pun pernah kurus, betul tak? Tapi you nak maintain itu adalah benda yang sangat susah. Okay. So dengan Forever kan produk, I sudah ambil produk ini selama lebih daripada 15 tahun. So I sendiri kan sangat-sangat suka produk ini sebab I sendiri guna dan sampai sekarang pun maintain. Maintain adalah orang kata kan menjaga sihat dan menjaga kuruskan badan kan adalah satu sesuatu dan kerja dan misi sepanjang hayat kita. Betul tak? Kalau betul tak 3 adalah misi sepanjang hayat kita. So ini masa kan sangat panjang, betul tak? Okay, so lebih panjang daripada kita kerja. Kan masa kerja sampai umur 55 kan pencen, betul tak? Tapi nak menjaga sihat dan kurus kan tak ada pencennya, faham? Kena jaga. So that's why kan Forever ini kan memberi ilmu kepada kita, okay, dan membawa kita pergi ke tahap yang boleh menjadi cantik, sihat dan boleh menguntung. Dan dengan Business Forever kan, okay, kita kan sudah pergi banyak negara dah. Sudah lebih 20 negara kita pernah pergi. Dan dengan kan tak guna duit sendiri. Sebab free punya daripada Forever. Best tak? Sangat best. So that's why kan ini okay, nak menjaga kan, menjaga adalah tanggungjawab sendiri. Tanggungjawab sendiri. Okay, so tips yang ketujuh, kena minum air kosong yang cukup. Okay, so you gunakan berat badan mungkin 50 kan, you kali dengan 33. So you sudah tahu berapa air you boleh minum sehari. Okay, so badan kita kan 70% adalah air. Kalau tak cukup kan, okay, akan gemuk air juga. Sebab tak cukup air, semua kan itu sodium okay, panggil apa? Sodium dalam darah, okay, uric acid, kolesterol, semua kan sangat mampat dalam darah kita. Faham tak? Sangat sempit dalam darah kita. Okay, dan menjadikan tekanan darah tinggi, okay, beban kepada buah pinggang. Okay, so buah pinggang kita untuk tapis darah, betul tak? Kalau darah pekat, asyik tapis, dia pun akan merajuk, betul tak? Dia bukan akan geram, bukan saja gula itu glukos kita dalam badan, betul tak? So kita adanya penyakit sebenarnya bila you sudah faham kan, you memang orang yang sangat nak rotan betul tak? Sendiri buatkan organ kita rasa geram, faham? Okay, penat Dan tengok kan, masa raya, I tak minum air kosong lah. Siapa raya minum air kosong, angkat tangan. Kan? Semua minum minuman yang manis-manis, gas. Tapi, you tengok berapa sudu, okay, kecil di dalam air masing-masing. Okay, satu sudu teh ni bersamaan dengan 5 gram
Okay, satu hari siapa tahu satu hari tak boleh satu hari boleh makan berapa sudu teh gula? Siapa tahu? Siapa tahu? 6 sudu. Ada juga orang kata 6 sudu. Sebenarnya 6 sudu teh hingga 10 sudu teh. Okay. Maksudnya tak boleh lebih 50 gram lah. So dalam kiraan gitu. Okay. Dalam kiraan 25 hingga 50. Tapi jangan sampai 50 lah. So you tengok kan. Sini kan cola satu kan sudah berapa sudu? Sudah 7 sudu. Tak termasuk lagi gula yang tersembunyi. Apa itu gula tersembunyi? Seperti biskut lah. Betul tak? Okay. Dalam sajian-sajian kita. Dalam roti. Okay. Dalam kek. Tak termasuk gula tersembunyi. So, selalunya over ini gula. Kita punya insulin lah. Kawan insulin merajuk. Okay. So, that's why kan masa raya, you kena sediakan. You boleh sediakan satu botol itu aloe vera kan. You letak 100 ml. Okay. Berapa banyak you suka hati anda. So, sekurang-kurangnya 100 ml aloe vera. Okay, isi air penuh. Okay, itu botol aloe vera gel. Okay, so 1000 lah, 1000 ml. Yuk ambil bersama, anda keluar ke rumah kawan ke, boleh promote sikit, bagus untuk badan. So tengok kan, ini dalamnya ada lebih 200 nutrisi, tetapi ya, okay, dibahagikan dalam 8 unsur-unsur. Okay, so dalam 8 unsur-unsur termasuk protein, mineral, vitamin dan karbohidrat dan serat. Okay, so that's why bila kita makan tu, kita panggil anda boleh minum dengan aloe vera sebab dalam ini boleh apa? Boleh melambatkan glukos naik dengan cepat. So kalau anda menjemput tetamu, kawan, saudara-saudara datang rumah kan, you pun boleh buat air aloe vera, letak madu lebam, letak lemon, okay, letak buah di dalam. Okay. So, kenapa kita nak tahu ini leaky gut? Siapa tahu leaky gut? Ini leaky gut kan adalah masuk apa? Siapa tahu? Sebab kita usus kita sangat kotor, betul tak? Kalau kita asyik makan kan, terutamanya masa raya lah. Raya apa-apa, raya Cina, raya Diwali, raya apa lah. So tak kira raya, kalau Valentine Day ke Christmas ke apa perayaan kita pun sibuk pergi meraihkan, betul tak? So apa-apa pun happy bersamaan dengan makan macam tadi, betul tak? Pandai usus bocor. Zahara, usus bocor, betul. Tapi bocor bukan berlubang. So you boleh tengok kan, warna kuning-kuning ini adalah sel kita, sel usus. Sebenarnya dia perlu penuh dengan sel kuning ni, tetapi yang ni sudah bocor, nampak? Sudah bocor. Dan warna hijau ini adalah apa? Tight junction. Warna hijau ini adalah satu jalinan, satu kunci kan, menguncikan sel-sel ini semua supaya tak bocor. Tapi yang ni sudah bocor. Nampak? Warna merah-merah ini ialah apa? Warna merah-merah ini adalah adalah benda makanan yang belum breakdown, yang belum dihadam sepenuhnya, dan bakteria kuman-kuman yang ada di usus sudah keluar melalui lubang ini ke mana? Ke darah kita. Faham tak? Tempat usus kita kan yang paling kotor, dia sudah bocor dan sudah keluar melalui lubang ini ke darah. Ke darah kan kita pengaliran darah seluruh badan, betul tak? So dia akan pergi ke seluruh badan lah dan menjadikan badan kita radang. Radang tu bukan penyakit. Radang tu membawa simptom seperti sakit kepala lah, cerit-berit lah, sakit gastrik lah, banyak-banyak lah benda-benda kecil-kecil tu. Faham tak? So apa terjadi? Apa faktor yang menjadikan leaky gut? Ramai orang ada leaky gut tak tahu. Faham tak? So apa sebab menjadikan leaky gut? Kena ambil berhati ya. Dengar sini ya.
orang yang sentiasa makan benda yang ada gluten, terutamanya benda yang buat daripada itu apa, white flour, panggil apa, tepung. Ya, betul tepung. Mi lah, tengok mi lah, biskut lah, kek lah, semua ada tepung, betul tak? Dalamnya ada gluten. Tepung yang tak ada gluten sangat mahal. So you tengok orang yang sentiasanya makan tepung, yang ada gluten akan menjadikan leaky gut. Dan makanan berlemak, makanan gula, kalori tinggi, minum alkohol dan makan bergantung kepada ubat. Seperti sentiasa makan antibiotik, ubat tahan sakit, ubat pil perancang. Iya, semua ini akan menjadikan leaky gut. So leaky gut ini, leaky gut ini kan, kita tengok akan menyebabkan apa? Menyebabkan eczema dan alahan makanan juga. So you akan perasan sangat hairan kan, dulu I makan itu tak sensitif, tak allergic. Kenapa tiba-tiba makan tu allergic? Faham tak? You kena berhati-hati dah. Ini salah satu sebabnya dan sudah dikaji. Dan minum aloe vera sangat bagus untuk leaky gut tau. Bagus untuk usus. Sangat bagus untuk usus. Bukan yang saya kata. Dan dari Journal of Microbiology kan. Sudah mengatakan ini glucomannan kan. Dia sangat bagus untuk usus dan dia susah dicari kan dalam tumbuhan. Dia sangat susah dicari dalam tumbuhan dan aloe vera dalamnya ada glucomannan ini. Dan dia boleh bind maksudnya cover, tutup. Dia boleh tutupkan tempat lapisan sel usus yang sudah bocor. Bagus tak? Sangat best kan? Minum aloe vera, dia bagus untuk cover itu tempat bocor dan menghasilkan satu penghalang, penghalang, untuk usus kita. Faham? Best ke tak best? Best kan? Sangat best ini. Dan ini pinocytosis kan? Ini maksudnya, dia boleh kan dalam usus kita teruskan serap aloe vera tu. Boleh minum aloe vera tu dalam usus sebab pinocytosis. Dan dalamnya ada anthraquinone. Kan salah satu kan forever punya kan unsur kan adalah anthraquinone. Anthraquinone bagus untuk apa? Biasanya kita belajar anthraquinone untuk mencegah radang, mengurangkan radang, mengurangkan sakit, mengurangkan radang, bengkak, betul tak? Dengan natural. So ini anthraquinone dia sangat best untuk mengurangkan sakit usus, bengkak usus. Sangat best. Ini inhibited maksudnya menghalang. Ini. Menghalang proses kanser. Menghalang proses kanser tau. Dia boleh melambat dan menghalang kanser sel. Dia sudah ada kajian. Dan ini kan colon cancer kan adalah tempat kedua kalangan lelaki dan tempat ketiga kalangan perempuan. Dan kebanyakannya bila dapati kan sudah tahu adalah stage yang terakhir. So that's why kita kena awareness, kena bagi tahu. Kena bagi tahu ramai. Supaya kita boleh mencegahkan masalah ini. Aloe vera boleh membantu banyak-banyak. So kalau kita kolon ada masalah, biasanya dari simptom-simptom ini boleh mendapati tahulah. Sentiasa sembelit ataupun cerit-berit. Ataupun selalunya ini dua berulang. So ataupun bila you tengok najis tu kan ada darah. Sama ada darah warna gelap ke? Kalau biasanya warna gelap. Kalau itu darah warna gelap bermaknanya sudah lama di dalam inner blood lah.
So yang ada 31.5% kan ada sakit perut. Asyik sakit perut je tapi tak tahu kenapa. Okey, ada 31% orang okey turun berat badan. Tiba-tiba turun banyak berat badan. Kena berhati dah, kena pergi check. Okey. So anemia, okey. Ada orang kurang darah. Okey, sebab blood dalam bleeding kan. So kurang darah. Dan intestinal obstruction ini maksudnya usus dalam yang benda tak boleh melalu. Dia sudah macam twist ke sumbat. Okay. Ini 9.3%. So aloe vera memang sangat best untuk usus kita. Sama ada usus kecil ataupun usus besar. Sebab dalamnya ada saponin, buih semula jadi yang membantu membersih usus dan membuang toksik. Saponin ini bersama dengan serat memang sangat best. Okay. Nampak tak? Fiber untuk memberi usus bergerak. Okay. So sampai sini sudah faham? Masih boleh tak? Kalau masih di sini kan, boleh type 5. Boleh type 5 tak? Faham? Ya, bagus. Okay. So ini aloe vera masuk jenis world record. Okay. Kakak kembar kan? Kakak kembar, ini 2 masuk jenis world record adalah masuk disebabkan ada paling tua di dunia anak kembar. So kalau social media kan interview dia apa rahsia, okay, panjang umur. Okay, so dia share kan botol ini aloe vera 2 liter dulu kat Jepun. So ini boleh awet muda, boleh jaga sihat, okay, boleh panjang umur. Panjang umur dengan sihat tahu, bukan panjang umur dengan sakit. Okay, so salah satu masuk jenis record adalah kucing, binatang, bukan manusia saja. Binatang, kucing kat London ni, tuan dia setiap hari bagi aloe vera dalam makanan dia. Okay, so ini kucing kan, dia sudah 30 tahun. Kalau bersamaan dengan usia kita, darab dengan 7, betul tak? Dia sudah 210 tahun. Tapi bulu dia masih cantik. Dia masih ada gigi. So dia celebrate birthday dengan dia. Tapi yang ni kucing sudah pass away lah. Tapi dari dulu dia sudah masuk jenis world record. So biasanya kucing umur 20 tahun sudah tak dapat dengar banyak dah. Sudah tak nampak, gigi pun sudah tak ada dah, betul tak? Okay, so ini aloe vera memang dapat pengiktirafan di sedunia. Okay, so tadi katakan tips minum air kosong dengan cukup, betul tak? So kalau you nak minum benda yang manis, okay, you boleh minum aloe berry nectar ataupun you boleh campur bee honey, boleh campur pomastine. Biar minum minuman yang sihat. Okay, kurangkan pengambilan kalori. Okay, so ini bee honey dia manis, tapi dia penuh juga kaya dengan nutrisi. Boleh dapat sumber-sumber nutrisi yang ekstra lagi. Faham tak? Okay. Okay. So kita bukan saja pengilang aloe vera yang terbesar di dunia. Kita adalah pengeluar barangan lebah terbesar di dunia juga. Kita tengok ini Robson B. Ni dululah. Okay, Forever Living. Okay. So ni Robson B, dia sudah berapa lama? Mari kita tengok Robson B kan sudah ada since 16th century. Apa maksud 16th century? Tahun 1500 sudah dikira century 16. Faham tak? So you kira-kira sampai sekarang kan, ini sudah berapa lama? Forever kan? Dia ambil Robson B produk ini untuk produk forever, produk forever lebah. So kerana Robson ini kan dia ada patent lebih 20 patent kan. Okay, dalam B produk dia tahu macam mana ambil bunga, macam mana ambil propolis dengan kualiti yang paling best. Ini adalah history lah Robson B. Okay,
mengapa pilih Forever? Sebab I tengok Forever ini kan, dia bukan saja produk yang bagus. Dia buat produk sendiri juga. Bahan mentah pun sendiri tanam. Aloe vera barbadensis adalah kualiti yang paling bagus. Organik. Okay. So, dia menguasai aloe vera sedunia 92.5%. So, kita pergi US sana tengok kan. Texas sana tengok. Penuh dengan aloe vera. Okay. Dan aloe vera itu sangat tinggi. Okay. Sangat tinggi dan besar. Bila tuai kan, mesti tuai dengan tangan tahu. Tak boleh mesin. Tuai dengan tangan dalam 1 jam kan, 2 jam kan. Kena hantar pergi proses dah. Kalau tak, nutrisi di dalam akan hilang. Okay. So, tengok kan, semua kita pernah pergi. So, Forever hantar kita pergi dengan free. Nak tak? Nak juga, betul tak? Mesti. Kita bukan saja pengguna yang bagus, setia, kita nak pergi melawat kilang dia pula. Okay, so aloe vera sangat selamat diguna walaupun saya masa mengandung kan, I pun minum juga sebab sangat selamat. Dalamnya imodin kan, dia sangat-sangat kurang. Dia sangat-sangat kurang disebabkan mesin ini, sebab mesin ini dia memisahkan, okay, dengan cepat, okay. Dan ini kan aloe vera bila sudah potong, dia akan dioksidai dengan cepat, betul tak? So, company ini juga tahu masalah aloe vera, nutrisi cepat dioksidai. Dia sudah menjadikan aloe vera ni, bila you minum saja, you buka saja, okay, kesegaran dia tak kurang, tak hilang 1% pun. Okay, kesegaran dia masih kekal 99 ke atas. Hebat kan? Hebat. Okay, so banyak pengiktirafan. Okay. Dan ini. So, kita ada buat promosi tau. Promosi. Sangat best. Ada ini yellow packet dengan Forever Top Bag. Ini Forever Top Bag memang berkualiti tau. Kalau kita nak pergi mana shopping, okay, Jaya Grocer, Big Aeon ke, tak ada no plastic day, boleh gunakan ini juga. Okay, so nak pergi mana-mana jumpa klien ke, kalau anak pergi tuition ke, boleh guna. Berkualiti. Okay, so ini kan promosi, ada 3 set yang ringkas, sama ada aloe vera dengan minyak ikan, ataupun aloe vera dengan bee honey, ataupun protein dengan aloe vera. So, yang ni kan, boleh menjaga dua segi sini. So, kita salah satu promosi adalah 2 absorbency percuma 1. Cepat-cepat grab sementara stok masih ada sekarang. Okay, so yang ni promosikan boleh boleh cover semua detox dengan nutrisi dengan imunisasi. Okay, dan apa produk yang saya ceritakan tadi, okay, adalah set Clean IG ini. Clean IG ini tak semestinya you mau Clean IG baru jalankan program. Sebenarnya yang ni kan, setiap hari pun boleh makan dia. Masa raya kan, aloe vera, okay, ini protein sumber yang bagus, campur dengan fiber, makan dengan minyak ikan supaya tak menjadikan insulin spike tinggi, okay, dan sumber fields of green di dalam pun ada. Okay, so satu set ini lepas diskaun adalah 634.63. So kalau you jadi member lah, jadi member boleh percuma 1 botol aloe vera gel. So ini hari kan, okay, so kena, kalau anda nak ini menjaga sihat dengan masa raya, okay, you contact you punya kawan. Ini memang sangat-sangat berbaloi. Okay, join member fee 1 aloe vera gel. You boleh buat minuman kan masa meraihkan raya, betul tak? Boleh bagi kawan testing sambil boleh dapatkan kesihatan, tak mengambil kalori yang lebih. Okay, so kalau nak menjadikan VIP kita, ini adalah set SYJ pack, Start Your Journey pack. Ini memang sangat menguntung. Kalau nak menjadikan VIP, melebihkan harga adalah lebih daripada ini. Tetapi dengan harga ini sudah boleh jadi VIP. Okay, boleh jaga semua. Okay, semua
detox, nutrisi dan imunisasi badan kita juga. Okay, so apa manfaat orang yang sudah jadi member? Okay, so lepas jadi member kan, dengan harga ini, okay, you boleh dapat 30% jikalau anda ambil set promosi yang tadi ini. Set ringkas. Okay. Nampak tak? Okay. So, dengan harga set yang pertama, harga set yang kedua, set yang ketiga, dan ini adalah vitamin absorbency. Nampak tak? So, kalau anda jadi member biasa adalah ini harga. Kalau anda sudah jadikan VIP kan, okay, boleh dapatkan harga dengan ini. You untung, sebenarnya untung dah ini harga. Nampak tak? Dulu saya, okay, umur mula-mula kan, I bertemu dengan Forever, okay, umur 18-19. So, lepas I dengar pun, I terus menjadi VIP. I kumpul tau. Walaupun umur 18-19, walaupun saya tak boleh terus ambil semua duit kan, tapi I kumpul tau. Sebab I tahu produk ini sangat best. Produk ini sangat best dan ini bisnes kan, boleh membawa kita ke tahap yang lebih bagus. Okay. Good idea, bayar 90 dapat. Ya, betul-betul. Okay, so ini sharing kan sampai sekarang. Kalau kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya kawan-kawan yang menjemput anda kan masuk Zoom ini. Okay, so I harap-harapkan ini tips kan, 7 tips. Okay, 7 tips boleh membantu anda semua. Okay, so I nak tanya soalan kan, I nak tanya soalan. So jangan balik dulu, jangan off Zoom dulu. I nak tanya tiga soalan. Okay, tiga soalan. So boleh bagi ya. Siapa boleh bagi 3 tips? 3 tips untuk kurus masa raya. Boleh tak? Ada siapa paling cepat type ni ada hadiah. 3 tips. Jangan type satu-satu, kena sekaligus punya. Kena type 3. Siapa cepat dapat hadiah. Sekaligus 3. Wah, Afika lah. Wih, you cepatnya. Ayah, Siti Khadijah sudah lambat So ini hadiah pertama sudah bagi Afika dah. So ini hadiah yang memang sangat bagus lah. Okay, so nanti kan saya akan hantar ataupun bagi anda. Okay, so Afika sudah tahu upline you siapa. Okay, so nanti kita PM tepi lah Okay. Cepat. Saya nak tanya soalan yang kedua dah. Soalan yang kedua. Okay. Ini soalan sangat-sangat senang sangat-sangat senang. Ini bonusnya. So tadi I katakan tak nak insulin spike tinggi, so perlu campuran kan. Ada 4 jenis itu unsur kan. Ialah apa? 4 nutrisi campur supaya tak menjadikan insulin spike-nya. 4 tu kan kena type sekali. Ayah. Wah, Abel sudah betul-betul itu mission maklumat sangat tepatnya. Dia mau hadiah. Ya betul. Abel dapat hadiah. Yeay, Abel dapat hadiah. Tak cukup cepat. Siapa lagi? Sudah 2 hadiah bagi dah. Okay, so sekarang soalan yang ketiga. Mari saya tengok. Ni siap dengan nota tahu saya. Ini hari bagi informasi yang sangat bagus. Okay, so memang rugi kalau anda tak jemput kawan-kawan dan kena guna tahu. Lepas tahu ini kena guna. Kalau tak guna sangat bazir. Okay, nah tanya soalan apa lagi Okay. Okay. Soalan yang seterusnya. Okay. So tadi I katakan leaky gut betul tak? Itu usus bocor betul tak? Okay. So leaky gut ini
Okay, leaky gut ini salah satu faktor yang menyebabkan leaky gut. Okay, so dalam itu tepung kan ada apa yang menjadikan leaky gut? Orang yang sudah ambil hadiah tak boleh ambil Afika Rashid. Orang yang pertama jawab. Siapa Afika Rashid? Up Melayu siapa? Boleh bagi tahu? Afika Rashid. Up Melayu siapa? Oh, Selina. Oh, okey okey. Betul Betul Selina. So nanti I paskan itu hadiah kepada Selin. Kembar Afika. Ya, betul betul betul. So seronok tak ini hari? Dapatkan ilmu kan sambil boleh dapatkan hadiah. Okey. Lain kali kita sediakan lagi banyak hadiah okey untuk anda semua untuk join. Okey. So di sini kan nak mengucapkan selamat berpuasa sekali lagi dan in advance selamat hari raya dan saya paskan masa saya kepada MC saya Afika. Wah, alhamdulillah. Syukur sangat-sangat majlis ni dah berakhir untuk tengah hari. So kelas ni dah dekat 2 jam. So yang masih stay tu alhamdulillah you all sangat-sangat awesome. Bagi orang kata masa yang untuk dapatkan ilmu lah. So ilmu yang MDM Koi bagi tahu tadi sangat-sangat berbaloi siapa yang masuk. So yang mana yang tak sempat masuk boleh tengok balik YouTube. So Fika pun ambil kesempatan juga untuk mengucapkan selamat hari raya. Maaf zahir dan batin sekiranya Fika ada buat salah ke silap ke. So maaf kosong-kosong. So sebelum kita punya kelas ni berakhir, kita ambil gambar dulu boleh tak? Kan Simu kan? Ambil gambar dulu kan sebelum kita nak keluarkan. Okay, so kita nak ambil gambar dulu. Siapa nak ambil gambar? Saya. Okay. 1, 2, 3. Okey, siap. Ya, thank you semua. So sebelum tu kita nyanyi lagu dulu lah, lagu kita. Sebelum kita tutup.